Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan belajar pelajaran ke-9. Tajuknya ialah kemuliaan berdikari. Tajuk ini merupakan satu tajuk hadis yang mana kita semua akan belajar. Ustaz akan bimbing kamu untuk membaca hadis ini serta menterjemahkan hadis ini dengan baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Maksudnya ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, iaitu Rasulullah bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi. Maksudnya jika seseorang daripada kamu mengumpul kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya. Maksudnya ialah dia cari kayu api, diikat kayu api itu dan dipikul kayu api itu dengan tujuan untuk menjualnya. Maka dengan itu disambung lagi, khairul lahu min an yas'ala ahadan. Lebih baik baginya berbanding dia meminta kepada seseorang. Khairul lahu, lebih baik baginya. Lebih baik baginya min an yas'ala, daripada dia meminta ahadan kepada seseorang. Fayu'tiyahu, sama ada orang itu memberi kepadanya, dia minta dan orang itu bagi. Au yamna'ahu, ataupun orang itu mencegahnya atau orang itu tidak memberi kepadanya. Maknanya sama ada orang beri atau orang tidak beri kepada kita, meminta itu bukan suatu perbuatan yang mulia. Walaupun mencari kayu api itu merupakan perbuatan ataupun pekerjaan yang rendah tarafnya dalam masyarakat, akan tetapi ia tetap dipandang mulia di dalam Islam berbanding dengan meminta-minta daripada seseorang. Kita lihat dalam hadis ini, kita dapat lihat kepada beberapa perkara, iaitu ingin disuraikan kepada kita tentang konsep berdikari. Di sini kita dapat lihat beberapa konsep yang boleh kita faham daripada hadis ini, iaitu apabila kita berdikari, ia memberi makna kepada kita, kita menggunakan potensi diri yang dikurniakan oleh Allah. Kita gunakan potensi diri, boleh lihat kepada skrin tu, kita guna potensi diri yang dikurniakan oleh Allah seperti kekuatan tubuh badan dan juga kecerdikan akal untuk perkara yang bermanfaat. Guna potensi diri kita, guna kecerdasan akal kita untuk membuat perkara yang bermanfaat. Yang kedua, membebaskan diri daripada bergantung kepada pihak lain dengan memelihara maruah dan kemuliaan diri. Kita tak perlu bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan suatu tugas. Yang keempat, berazam dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan kualiti diri masyarakat dan juga negara. Yang keempatnya, yang kelima, konsep berdikari ini dapat kita lihat, iaitu dapat kita terjemahkan dengan berusaha, dengan bersungguh-sungguh untuk menyara kehidupan. Sama ada menyara kehidupan kita sendiri ataupun menyara kehidupan keluarga kita. Kita lihat muka surat sebelah. Apa kelebihan dalam kita berdikari? Kelebihannya ialah dari sudut agamanya ialah
menjadikan Islam dipandang tinggi kerana umat Islam ini rajin bekerja, tidak bergantung kepada orang lain. Dari sudut kemasyarakatan, mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Kita yang bekerja, kita yakin bahawa apa yang kita lakukan itu adalah benar-benar halal, dan kita harapkan ianya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut pendidikan akan melahirkan modal insan. Modal insan ini melahirkan manusia, orang ramai yang berkepakaran tinggi melalui penerokaan ilmu dan juga kemahiran. Bila rajin bekerja, maka kita menemui ilmu-ilmu yang baru, kita temui kemahiran-kemahiran yang baru. Akhirnya kita menjadi suatu aset negara yang diperlukan bukan sekadar oleh masyarakat setempat, bahkan untuk keseluruhan masyarakat di Malaysia kita ataupun di seluruh dunia. Seterusnya yang terakhir adalah kemasyarakatan. Memperkasakan daya saing masyarakat untuk mempertingkatkan taraf kehidupan. Memperkasakan daya saing masyarakat untuk mempertingkatkan taraf kehidupan kita sendiri. Dan perkara yang terakhir dalam hadis ini iaitu tentang pengajaran hadis. Pengajaran hadis, kita lihat di sini dibawa 4 pengajaran kepada hadis ini, iaitu pertama, kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Kita lihat ianya bermula dengan kita hendaklah. Setiap pengajaran untuk memudahkan para pelajar, mulakanlah pengajaran itu dengan kita hendaklah. Sambung dengan isi kandungan, memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Di sini disambung dengan walaupun untuk melengkapkan ayat tersebut bagi mendapatkan markah penuh bagi satu-satu pengajaran yang akan kamu bina nanti. Baik, yang keduanya ialah kita hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung kepada orang lain demi memelihara kemuliaan dan maruah diri. Kita sekali lagi dimulakan dengan kita hendaklah, kemudian disambung dengan demi memelihara kemuliaan dan maruah diri. Juga kita dapati ada 2 bahagian yang melengkapkan ayat bagi satu-satu pengajaran ayat. Yang ketiga, kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Tengok. Di sini pun dibahagi, kita dapat lihat dibahagi kepada 2. Kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk disambung dengan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Dan pengajaran yang terakhir ialah kita hendaklah membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan agar hidup dirahmati. Di selagi tengok, kita hendaklah dimulakan dengan kita hendaklah membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan. Di sini disambung dengan agar hidup dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah apa yang boleh kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan tajuk ini. Mudah-mudahan pelajar-pelajar dapat memahaminya dengan baik, dan Ustaz sudahi dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.